mengalu-alukan kedatangan dan juga kesudian Encik Razdi Deraman selaku Ketua Pakar Rujuk KIK seluruh sistem UiTM. So beliau, kita ada pakar rujuk ya, ada dalam lebih 16 orang pakar rujuk kita, yang mana pakar rujuk ini membantu semua kumpulan-kumpulan KIK seluruh sistem UiTM bagaimana untuk mengurus dan menjalankan projek-projek KIK lah, alright, di UiTM. Dan saya juga mengalu-alukan dan berterima kasih kepada Prof Madya, Surveyor Dr. Suraya Muhammad, juga pakar rujuk KIK UiTM. Kedua-dua mereka ni dah lama berkecimpung dalam KIK UiTM, I think lebih 10 tahun lah, lebih daripada 10 tahun ya. Jadi kepakaran mereka tu kita mohon untuk dikongsikan bukan sahaja kepada peserta-peserta penyelaras daripada KIK sistem UiTM, ada juga saya difahamkan peserta daripada UA, beberapa UA yang lain. Okay, so di sini apa yang mereka akan kongsikan adalah bagaimana cabaran ya, bagaimana cabaran pembentangan projek KIK dalam era pasca COVID-19. Kita faham dan saya harap semua orang kita yang hadir hari ini faham COVID-19 ni sebenarnya dah mengubah landscape semua kehidupan kita sebenarnya ya. Jadi dengan sebab itu inovasi ni ya, being kreatif dan juga inovatif ni now is a must. So bukanlah kita kata KIK ni hanya untuk kita masuki untuk menang ya, tapi ia lebih kepada survival ya. Kalau kita bersikap ataupun berfikiran kreatif, berfikiran inovatif, insya-Allah pasca COVID-19 ni nanti hidup kita boleh jadi lebih tenang. Saya tak kata lebih mudah, tapi dia mungkin menjadi lebih tenang. Sebab bila kita membincangkan tentang KIK ni nanti, dua-dua pakar rujuk daripada UiTM ni akan menceritakan bagaimana perspektif fokus kepada pembentangan, tapi asalnya kita akan memastikan bahawa to survive in pasca COVID-19 ni kita kena urus diri kita. Okay. Sebagai pensyarah, sebagai staff UiTM, sebagai staff mana-mana universiti, kita kena urus diri kita, keluarga kita, persekitaran kita. Apa pun yang kita akan buat, MKN dah menetapkan safety is number one, health number one. Jadi semua SOP akan berubah. Okay, semua SOP ada dan dia berubah. Jadi saya cadangkan kita di IPA ni kita ada banyak ya, ada ketua unit quality, saya pun jemput juga ketua unit quality untuk hadir sama hari ni, dan kita ada juga penyelaras KIK. Of course targeted hari ni targeted peserta adalah penyelaras KIK dan kumpulan-kumpulan di bawah KIK di kampus-kampus dan fakulti. Okay. Dan saya harap tahun ini walaupun kita dah buat keputusan, surat pun kita dah hantar mengatakan kita tangguhkan. Okay, kita tangguhkan AKNC dan kita tangguhkan perjumpaan besar-besaran yang selalu kita buat yang selalu kita buat convocation pula. Apa yang kita selalu buat? Convention KIK. Tahun ini kita tunda dan ke tahun hadapan, tapi ada satu idea baru. Ini yang saya suka dengan tim KIK ini sebab khasnya kepada Prof Madya, Surveyor Dr. Suraya lah, dia mencadangkan dan pakar rujuk pun bersetuju untuk UiTM mengendalikan satu
satu pertandingan yang kita panggil idea unggul. So nantikan, so kita dah pun maklumkan kepada semua PTJ bahawa kita akan kendalikan satu pertandingan tetapi small scale. Itulah sebabnya hari ini beliau akan cerita tentang perkembangan bagaimana post-COVID ni. So semua kumpulan-kumpulan seluruh sistem ataupun daripada mana saja boleh terlibat, dan tahun hadapan kita akan insya-Allah kembali keadaan seperti biasa apabila COVID ini nanti boleh dipantau, boleh diurus. Okay, yang pentingnya kita mesti ada keinginan ataupun motivasi untuk meneruskan hidup. Itu lebih kepada pernyataan yang saya nak sampaikan di sinilah, sebab dengan as I said tadi, COVID-19 ini platform ataupun wadah kita bekerja berbeza sekarang. Jadi kita kena uruskan semua benda ni, ya. Jadi kita kena berubah. Saya sangat gembira bila saya tengok tim KIK di UiTM ini masih bersemangat untuk menghasilkan banyak inovasi, bukan sahaja di peringkat pengajaran pembelajaran yang sememangnya saya nampak semua orang semua dah online. Walau bagaimanapun kita banyak perlu, atau mesti perlu memikirkan tentang data, ya. Macam mana pengurusan data, macam mana kita nak mengurus pelajar, macam mana kita nak mengurus kerja harian, kerja dari rumah dan sebagainya. Ika memang kita dah on board digitalization ini. Saya harap di semua unit pun akan juga come on board with this, ya. New things, new way of doing things, nak buat keputusan. Ini pun satu platform bagaimana kita nak buat keputusan mengambil masa yang pendek. Okay, so kita kena usahakan cara-cara baru untuk menghasilkan output, menghasilkan outcome. Apapun ia mesti tidak menjejaskan hasilnya itulah. Kalau kita nak dapatkan pelajar yang baik, pelajar yang dapat kerja, kita kena fikirkan akhirnya kita dapat menghasilkan outcome yang lebih kurang sama, tetapi prosesnya tu yang akan berbeza. Cara kita sekarang ni, kita cara datang kerja pun, walaupun saya ni di office hari ni, okay, datang kerja pun kita dah boleh clock in, clock out menggunakan sistem. Okay, tapi kena ingat hasil kerja kena ada. Saya tak nak bercerita panjang lagi sebab saya tahu dah pukul 10 hari ini. Saya dengan itu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang hadir. Ada 76 yang saya nampak ni daripada seluruh sistem dan juga dari beberapa UA yang lain. Terima kasih banyak-banyak kerana menghadiri sesi ini, dan kita berharap sesi ini akan diberkati Allah. Ilmu yang kita kongsikan ini akan membawa manfaat kepada semua yang hadir, dan balik nanti bawalah apa-apa pembaharuan yang baik untuk kampus dan fakulti masing-masing. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Prof. Rosajano dan rakan-rakan sejawat di sana, Dr. Anissa semua sekali, dan kepada yang lain semua saya ucapkan terima kasih kerana sudi, ya, untuk bersama pada sesi seminar untuk cabaran pembentangan KIK di musim COVID. So okey, maknanya hari ini kita belajar KIK sudah siri pertama, pendokumentasian pun sudah. So hari ini giliran cabaran pembentangan projek KIK. So kita posisikan fikir, jauhi rasa gundah, mana kita untuk tingkatkan keazaman mendepani punya cabaran pembentangan. Okey, saya hari ini Rasdi Rahman dari Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UiTM Pulau Pinang akan cuba berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan cabaran pembentangan projek KIK dalam era pasca COVID-19.
Okey, clear dia punya suara? Hello? Okay, clear. Okay. Clear. 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 Slide okey, slide. Slide okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita mulakan dengan untuk persembahan hari ini bagaimana ia punya kandungan pembentangan, iaitu kata ada 4 ia punya subtopik dia, itu rubrik permarkahan, dan yang kedua cabaran pembentangan yang kemas, iaitu meliputi menepati masa dibutuhkan, penampilan kumpulan, turutan slide yang logical, slide pembentangan yang jelas. Kemudian bahagian yang ketiga iaitu cabaran persembahan yang jelas, meliputi interaksi suara, hubungan mata dan bahasa tubuh, dan penggunaan alatan persembahan yang berkesan. Dan kita akhiri dengan cabaran sesi soal jawab. So pagi ini saya cuba melibatkan persembahan untuk berkaitan dengan pembentangan sahaja, manakala sebelah petang nanti dia akan dikendalikan oleh rakan sejawat saya, Prof. Madya Surveyor Dr. Suraya Muhammad akan menyentuh mengenai penilaian. Okey, so kita lihat bagaimana ia punya rubrik yang telah ditetapkan oleh pihak pengajar kita, iaitu kita menggunakan skala 1 hingga 5. So maknanya penilaian ini akan dibuat seperti sebelah petang lah. So kita pergi kepada bahagian 1, iaitu pengenalan, di mana apa yang telah dipelajari dalam 2 siri atau dahulu. So pada bahagian ini kita kena membuat pembentangan. So semua apa yang telah kita persiapkan dalam dokumentasi tersebut perlu dipersembahkan dengan penuh teliti lah, supaya tidak ada yang tertinggal semua yang kita telah buat. Iaitu bahagian yang kedua, pemilihan dan sasaran projek pun sama, iaitu kat sini kita lihat bagaimana kita lihat ia punya kita kena menyampaikan semua dokumen berkaitan dengan fungsi organisasi, kehendak pelanggan, piawai, pemegang taruh dan keadaan dalam ekosistem semasa. Kemudian tidak dilupakan mana kita menyentuh mengenai terminologi yang digunakan pakai dalam pembentangan tersebut, kerana dalam dokumentasi kita telah menyatakan beberapa term ataupun perkataan yang pertama kali dijumpai oleh panel juri yang dalam tu. Kemudian bahagian seterusnya adalah menyatakan prestasi, proses semasa meletakkan sasaran projek dan sebagainya. So saya cuma menyentuh sebentar lalu sebab kita dah bincang sepanjang lebar dah dalam 2 siri sebelum ni. Kemudian bahagian ketiga, analisa peluang penambahbaikan, itu mengumpul manta yang banyak, iaitu 25%. So 12% adalah untuk analisa peluang penambahbaikan. Kemudian kat sini kita telah menyertakan punya bukti-bukti verifikasi dan validasi penyebab sebenar peluang-peluang penambahbaikan. Kemudian menggunakan alat kualiti yang betul untuk membuat pemilihan tersebut. Bahagian 4, cadangan kreatif dan inovatif pelaksanaan. So mana kita lihat kat sini bagaimana kumpulan telah menggunakan beberapa alat kualitatif untuk memilih projek yang bersesuaian ataupun cadangan yang bersesuaian. Kemudian kita membuat tindakan penyelesaian yang dirancang dan dilaksanakan dengan berkesan. Kemudian berperingkat uji cuba. So setelah kita memperoleh dia punya cadangan penyelesaian tersebut, so kita kena buat uji cuba 2-3 kali supaya kita mendapat pencapaian ataupun result yang paling maksimum. Dan akhirnya untuk bahagian 4 adalah inovasi projek diperakui oleh pihak yang bertauliah. Maknanya kita membuat menyediakan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang profesional berkaitan dengan hot mill ataupun pattern sebagainya. Dan bahagian 5, penyeragaman dan pemantauan. So kita lihat bagaimana inovasi projek diseragamkan dan dipantau keberhasilan secara sistematik. And then inovasi projek dihasilkan berdasarkan keberhasilan projek yang terbaik, dan dokumen seperti prosedur kerja dan SOP dipinda
diluluskan dan diedarkan untuk dijadikan panduan oleh pihak yang terbabit. Dan akhir sekali adalah promosi dan latihan secara cara kerja atau projek yang baru. Bahagian keenam itu keberhasilan projek. Keberhasilan projek dipadankan dengan sasaran dan jangkaan projek diperincikan dan disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. Kemudian kita lihat bagaimana punya outcome projek dan nilai tambah added value yang diperincikan dan disahkan oleh pihak yang bertanggungjawab. So kat sini lagi sekali mana kita perlu mendapat pengesahan daripada pihak-pihak yang bertanggungjawab seperti bendahari sebagainya, sebab ia melibatkan keuangan. Maknanya integriti lah, sejauh mana kebenaran data yang kita persembahkan. Kemudian yang seterusnya adalah pengiktirafan terhadap projek, ia punya impak projek kita. So nilai masyarakat dibuktikan di peringkat organisasi, industri, negara dan antarabangsa. And then item 20 adalah spin off dari projek diperincikan, dan 21 adalah potensi pengembangan projek dinyatakan replikasi dan kosmetik. Dan bahagian terakhir, bahagian 7, iaitu bahagian kita hari ini adalah persembahan. So hari ini saya akan menyentuh itu berkaitan dengan persembahan. Mana kita ada dua kategori persembahan untuk dua item, iaitu persembahan yang kemas memperuntukkan sebanyak 3 markah, kemudian persembahan yang jelas memperuntukkan 2 markah. So jumlah keseluruhan persembahan adalah 5 markah. So dengan skala 1 hingga 5 bermakna persembahan diberikan markah sebanyak 25 per 500. 25 markah per 200. Sorry, per 500 kan. So jadi antara kriteria yang dipertimbangkan masa persembahan untuk persembahan kemas adalah penampilan kumpulan. Penampilan kumpulan, slide pembentangan yang jelas, so turutan slide yang logikal, kemudian menempati masa diperuntukkan. So 4 ciri-ciri tersebut akan dipantau oleh panel juri di sepanjang persembahan tersebut kan. Kemudian untuk persembahan yang jelas meliputi intonasi suara, bagaimana pembentang memainkan ataupun mengawal suara sepanjang persembahan, tidak terlalu kaku dan sebagainya. Kemudian hubungan mata ataupun eye contact dan body language antara pembentang dengan audien ataupun dengan panel juri sebagainya. So sebenarnya benda ni akan memainkan peranan penting dalam kategori persembahan. So penggunaan alatan persembahan yang berkesan, maknanya kita kena cekap lah memilih alat-alat persembahan, mesti panjang persembahan, sebab dia ada banyak cara-cara kan, banyak alat-alat untuk persembahan. Okey, untuk cabaran pembentangan yang kemas, iaitu kita mula dengan penampilan kumpulan. So tadi kita dah lihat bagaimana di peringkat awal secara konvensional, secara biasa kita membuat persembahan di mana semua ahli kumpulan akan tampil ke pentas beramai-ramai dalam untuk berdepan dengan audience dan panel juri. Tapi kita hari ini kita berdepan dengan masalah COVID, so kita tidak dibenarkan berkumpul. Jadi suasana yang terdapat sebentar tadi tu tidak akan kita jumpa pada musim COVID ini. Jadi dalam kes ni kita kena mencari cara baru yang berkesan bagaimana untuk menyampaikan persembahan kita dalam bentuk video dan sebagainya untuk dibentangkan kepada panel juri. So kalau kita lihat kat situ bagaimana kita punya banyak kekangan lah, banyak itu dikatakan cabaran pembentangan. So
Dan kemudian kita lihat bagaimana tadi kita lihat bagaimana semua ahli kumpulan terlibat semasa pembentangan. So selalunya dalam apa-apa kebanyakan convention KIK ramai yang terlepas pandang. Maknanya kita cuma ada 2-3 orang sahaja yang memain peranan utama semasa pembentangan. So jadi dalam KIK penglibatan semua ahli kumpulan sangatlah perlu. Dan terkadang punya panel juri akan tanya bila nampak sangat ketara bila ahli kumpulan cuma 2-3 orang sahaja yang terlibat dengan bacaan skrip. So yang lain cuma berkumpul di penjuru pentas. Jadi kat sini kita seboleh mungkin maknanya kita kena agihkan, pastikan semua ahli kumpulan memainkan peranan di sepanjang sesi pembentangan tersebut. Sepanjang 15 minit kita berada di pentas, pastikan semua ahli kumpulan terlibat, ada peranan masing-masing, sama ada secara utama ataupun secara sampingan. Jadi kita hari ini maknanya bila secara kita buat pembentangan secara online ataupun secara rakaman video, so pastikanlah semua ahli kumpulan akan ada peranan untuk membaca skrip untuk persembahan secara perasingan lah. So kat sini kita lihat bagaimana kumpulan perlu cekap menyusun atur siapakah giliran untuk membaca setiap dia punya skrip untuk bentangan mengikut susunan lah supaya masa yang diperuntukkan tu dia mencukupi kan. Kemudian yang seterusnya adalah fasilitator tidak dibenarkan terlibat dalam sesi pembentangan. Ini pun selalu juga berlaku di mana fasilitator turut berucap ataupun turut membentang dia punya semasa pembentangan. Kalau kita lihat fasilitator dalam KIK adalah macam kita punya jurulatih bola sepak. Jurulatih berada di tepi padang, tak boleh masuk kawasan padang, dia ada petak khas. So dalam KIK pun sama, fasilitator cuma dibenarkan untuk naik ke pentas mengambil gambar semasa persembahan, sebelum memulakan persembahan untuk bagi tunduk hormat. Kemudian selepas itu dia kena duduk di penjuru yang jauh lah. Maknanya tidak boleh terlibat secara langsung dalam sesi pembentangan. Dan semasa sesi soal jawab pun, fasilitator cuma sekadar memerhati sahaja ataupun menggunakan bahasa isyarat bagaimana untuk memberi dia punya semangat kepada ahli-ahli kumpulan dia untuk menjawab. Kerana dia tak boleh bersuara. So sila ambil perhatian lah sebab kadang-kadang panel juri akan memberi teguran bila dia terperasan fasilitator terlibat secara agak aktif dalam semasa sesi soal jawab sebagainya. Okey, kita ke next slide. Iaitu bahagian kedua lah. Kita cuba menepati masa diperuntukkan. Kerana kalau masa sejak pembentangan secara konvensional kita, kerana kita akan ada penjaga masa. Kat sini kita lihat bagaimana penjaga masa mempunyai alatan untuk kawalan, mana dia akan ada buzzer, ada lampu, ada loceng sebagainya. So dia akan beri peringatan berapa minit sebelum tamat, berapa kali bunyi buzzer, bunyi loceng. So bila dah bila dah cukup masa dia akan bunyi loceng macam mana dan seterusnya lah untuk memastikan peserta ataupun pembentang tidak melebihi masa yang ditetapkan, kerana selalunya dalam convention kita mempunyai banyak kumpulan. So bila setiap kumpulan mengambil masa melebihi masa 2-3 minit, so akan berlarutan menyebabkan persembahan kita menjadi berpanjangan melebihi masa yang dijadualkan. So mana kat sini kita lihat, so hari ini dalam cabaran COVID, cabaran era pasca COVID, so penjaga masa dah tak ada di pentas. So maknanya peserta sendiri yang akan mengawal persembahan dia, maksudnya semasa bila membuat rakaman sebagainya itu, peserta sendiri akan mengawal dia punya berapa panjang skrip yang akan dibaca untuk giliran masing-masing. So kalau kita lihat kat sini bagaimana masa diperuntukkan untuk persembahan. So kita lihat keseluruhan adalah sebanyak 30 minit, iaitu persediaan dan montaj 5 minit. Kemudian
persembahan 15 minit dan di akhir untuk sesi soal jawab 10 minit. So total adalah 30 minit 30 minit. Okey, itu adalah bagaimana contoh persediaan dan montaj. Jadi kat sini kita lihat montaj kan diberikan masa 5 minit persembahan persediaan untuk montaj. So, video tadi duration selama 2 minit setengah. So kat sini bagaimana kita lihat tadi lah persiapan yang dibuat oleh kumpulan tersebut dan di akhirnya dia bermula untuk persembahan dengan memberi salam, Assalamualaikum. Bermakna masa untuk persembahan 15 minit bermula dengan salam. Sebaik saja peserta berbentang membagi sembah salam, bermakna pada masa itu serta-merta penjaga masa akan menekan dia punya jam dia untuk persembahan yang diperuntukkan selama 15 minit. So itulah yang kita kekurangan, mana cabaran dalam pembentangan untuk di masa pasca COVID. So maknanya suasana berbaris di kalangan ahli di pentas memberi tunduk hormat kepada audien dan panel juri tu tak berapa nak ada lah kan, sebab masing-masing buat rakaman daripada rumah masing-masing. Okey, yang ketiga adalah slide pembentangan yang jelas. So selalunya kita buat persembahan, mana kita buat persembahan, kita sepatutnya kita kena sediakan 3 set dokumen yang berbeza. Pertama ialah dokumen atau buku yang kita hantar kepada panel juri yang terlebih awal, seminggu lebih awal. Kemudian untuk di hari langsung, kumpulan akan membuat persembahan PowerPoint. So PowerPoint daripada slide
di paparan yang besar. Kemudian peserta, pembentang akan membaca atau membuat dia punya teks pembentangan dia. So kalau kat sini kalau sebab kita berdepan dengan masa, terikat dengan masa dalam masa 15 minit, kita nak habiskan slide kita. So mana kita terpaksa menyediakan teks pembentangan. Kalau tidak, kita bercakap secara langsung memang agak sukar untuk dihabiskan dalam masa yang ditetapkan. Maksudnya kita rata-rata kumpulan akan menyediakan 100 slide lebih, katalah ambil 100 slide, 100 keping slide untuk dihabiskan dalam masa 15 minit. Hanya 15 minit darab dengan 60, mana lebih kurang 900 saat. So kita ada 100 slide. Bermakna masa yang kita peruntukkan setiap slide adalah 9 saat sahaja. So jika kita membuat ulasan lebih daripada 9 saat satu slide, maknanya bagi mereka yang mempunyai slide yang banyak memang agak sukar untuk dihabiskan. So mulalah di bahagian akhir bila dah kita punya penjaga masa membunyikan dia punya signal ada lagi 5 minit, so kita dah mula gelabah dan baca pun dah tak ikut dia punya turutan. Itu antara cabaran lah. Jadi kat sini mana pembentang adalah mempunyai teks ucapan yang tersendiri, mana ia meringkaskan apa yang terkandung pada slide yang dipaparkan, dan panel akan ikuti mengikut dia punya dokumen yang ada pada buku dokumen yang ada pada panel juri. So bila kita buat persembahan menggunakan screen, so pastikan dia punya size font yang kita tunjukkan itu bersesuaian, sebab dewan kita besar. Dewan persembahan itu selalunya adalah convention peringkat UiTM dalam dewan yang besar. So jika kita guna font yang kecil menyebabkan tak berapa nampak lah audien tak berapa nampak. So kat situ kita pastikan menggunakan font yang bersesuaian agar bagi mereka yang berada di barisan hadapan pun dah nampak, yang belakang memang saya tak nampak lah kan. Dan begitu juga dengan background atau latar belakang slide yang bermacam warna kan. So memanglah semasa kita menyediakan slide dekat komputer kita, skrin komputer kita memang cantik lah, sebab dia masih lagi dia punya powerful, dia punya colour kan. So bila kita pergi ke dewan, mana menggunakan LCD, so LCD itulah yang akan menentukan setajam mana seperti dia punya power daripada LCD tersebut akan menunjukkan sejauh mana ketajaman dia punya sharpnya kita punya image. So kalau maknanya color yang kita guna dalam yang kita nampak terpapar pada monitor komputer kita sememangnya tak akan sama dengan yang terpapar pada skrin di hari convention. So kat situ mana kita itulah diingatkan supaya berhati-hati dalam kes untuk pemilihan size, font dan color latar belakang, supaya dia turut menyumbang kepada keberkesanan kita, penyampaian yang kita buat. So cabaran yang pembentangan yang berikutnya adalah slide pembentangan yang jelas. Pada kat sini kumpulan adalah cekap memilih slide mana yang perlu diberikan lebih penekanan semasa pembentangan supaya semua slide habis dibaca dan memuaskan hati panel juri. Semacam saya cakap tadi lah, maknanya kita mempunyai banyak slide. So kita hendaklah tahu slide mana yang kita hendak bagi lebih dia punya tumpuan supaya panel juri faham betul-betul apa yang kita persiapkan dalam dokumen tersebut, dan slide mana yang kita sekadar menyentuh sepintas lalu sahaja, sebab mana yang tidak berapa memberi kesan markah yang banyak sangat. So contohnya bahagian pengenalan logo kumpulan. Bagi kumpulan baru yang baru berkenalan baru berjinak-jinak dengan kumpulan KIK, dia akan baca semua sekali bahagian logo pun, mana bentuk logo, warna logo, fungsi punya setiap maksud bentuk-bentuk yang terkandung logo tersebut. So bahagian logo saja kita dah memperuntukkan, dah menghabiskan masa selama
2-3 minit. Jadi bila sedangkan logo tu ialah buat syarat sahaja. Maknanya sebagai identiti kumpulan. And then benda tu dah terkandung dalam report sebagainya. So kita cuma sekadar tunjuk seimbas selalu saja logo. Maknanya logo adalah identiti. Oh, ini kumpulan apa. Orang tengok, orang kata dah tengok logo dah tahu dah siapa kumpulannya. So itu sahaja matlamat logo. Jadi kita tak perlu hurai secara detail masa persembahan sebabnya merugikan masa. Memadai sekadar menunjukkan bentuk logo dan baca sedikit punya rumusan logo tersebut. So ini adalah logo, bentuk logo. Kita just tunjuk begitu sajalah. Anda tak perlu kita beri tumpuan yang banyak masa. Kemudian untuk slide pun sangat jelas juga, mana contoh dalam pemilihan masalah. Untuk dijadikan tajuk projek, mana sesuatu masalah itu perlu diterangkan dengan jelas dan disokong dengan gambar atau video. Ini mustahak. Sebenarnya panel juri tidak tahu bagaimana kita boleh memilih tajuk tersebut, memilih projek tersebut sebagai tajuk projek. So kita kena cerita dengan jelas. So bukan setakat dalam bentuk ayat cerita sebagainya. So kita kena ceritakan gambar, gambar beranimasi sebagainya, video, supaya mereka tidak pertikaikan lagi apa yang kita pilih tersebut. So kat sini maknanya kita kena menyediakan bahan bukti yang serius kan. Okey, kat sini mana kita lihat bagaimana kumpulan ini menceritakan masalah kerosakan kabel, overhead kabel dia. So ia menggunakan kaedah smart analysis. So kalau kita lihat pada pada dia punya gambar besar dia kan atas tu, tak nampak sangat dia punya kerosakan kabel. So dia terpaksa zoom, kat situ bagaimana dia terpaksa zoom menunjukkan kat situ berlakunya keparahan kerosakan kabel. Jadi itu mustahaknya kita menggunakan peralatan yang lebih berkesan untuk menyampaikan kat mana yang kita nak menunjukkan kerosakan tersebut. Kemudian untuk bagi menghasilkan yang punya slide yang jelas juga, kita mana setiap analisis menggunakan alat quality ataupun quality tool perlu diterangkan dengan jelas. So maknanya dalam KIK kita menggunakan kaedah saintifik untuk persembahan data dan sebagainya. So mana kita analisa menggunakan punya tool yang diberikan. So dalam kes ni mana paling kurang kita menggunakan 7 quality tools kan. So setiap kaedah pemilihan ada cara masing-masing. So maknanya kat sini kita lihatlah bagaimana kita nak membentangkan cara analisa yang kita peroleh kepada panel juri. So kalau kita dah buat penat-penat, kira sana, kira sini, tapi di akhir cerita masa kita present kita buat lebih kurang. So maknanya hasrat kita tak tercapai. Objektif kita adalah untuk menyampaikan dia punya analisa tersebut tak dipahami. So kalau soalannya kat sini persembahan yang kita buat, bagaimana kita nak menyampaikan kepada audiens, mana kita kena andaikan audiens tidak memahami. So hasil daripada penerangan yang kita buat semasa persembahan, itulah masa pertama kali mereka dengar dan dapat faham. So that's why kita kena menerangkan dengan jelas setiap cara analisa yang kita peroleh. So kat sini kita lihat bagaimana contoh pemilihan projek menggunakan data analisa metrik T-shape. Ini persembahan daripada salah satu kumpulan yang pernah saya lihat kan. So kat sini kita lihat bagaimana bermula dengan table, mana kita buat jadual. So kita menghasilkan jadual, kita dapat 10 masalah kan, 10 masalah. Kemudian kita buat dalam bentuk table, row dan kolom. So kita bahagikan dalam bentuk 3 kolom dia, 3 lajur. So masalah 1 hingga 10. And then kita buat analisa menggunakan kemampuan kumpulan. Kita rating kadar 1 hingga 10. Ini kebetulan sebab masalah ada 10 dan rating kita pun rank kita buat 1 hingga 10 kebetulan. So and then lajur ketiga kita buat kepentingan masalah. So berdasarkan kepada
rating yang telah kita tetapkan, iaitu bergantung kepada kemampuan kumpulan lawan dengan kepentingan masalah. So kita plot dia punya graf untuk metrik, graf metrik dia punya metrik T-shape. So paksi X dan paksi Y kan. So mana kemampuan paksi X and then paksi Y adalah kepentingan. So kalau kita lihat daripada sini, kita lihat bagaimana kita ingin mencapai target dalam zon yang positif, dalam segmen yang positif, iaitu yang bertanda hitam X zon yang positif. So mana kita kena pilih lah. So kat situ kita kena ceritakan bagaimana dia punya nilai-nilai tersebut kita peroleh dan kita disenarai pendekkan untuk ke peringkat analisa yang seterusnya. So kita tidak boleh sekadar sepintas lalu just menceritakan bagaimana mana hasilnya kita mendapat dia punya masalah 1, 4, 9, 7 dalam segmen yang positif secara mudah. Mana kita kena ceritakan secara agak detail lah supaya orang faham bagaimana mana pemilihan tersebut. Ada bagi mereka yang tidak jarang ataupun tidak berapa pernah melihat dia punya analisa tersebut, so memang tak agak-agak lah bagian untuk meyakinkan dia punya cara pemilihan. And then slide pembentangan yang jelas juga. So kita lihat bagaimana contoh lainlah untuk carikan penyelesaian pro dan kontra kan. Okey, kat sini mana kita lihat bagaimana contoh penyelesaian pro, kaedah pro dan kontra. So dalam kes ni mana yang kita nak tahu, mana kita nak tunjukkan kepada panel juri dan audien bahawa kaedah penyelesaian pro dan kontra ini berada dalam situasi mana. So kita contoh kita menggunakan kaedah PDCA. So peringkat pro and kontra, penyelesaian pro and kontra berada pada segmen plan do, warna hijau tu ada do. So kita kena tunjuk dalam slide. Kalau tidak, itu menunjukkan bahawa kita faham maknanya sekali kita berada dalam peringkat do. So dalam kes ni, dalam mana terajuk yang ditampilkan oleh kumpulan ialah bagaimana projek dia sistem sokongan amalan 3R sedia ada yang kurang berkesan. Itu tajuk dia. Kemudian punca masalah, dia ada 3 punca masalah dan dah diterangkan dengan jelas lah. Maknanya punca utama manusia sibuk bekerja, cadangan penyelesaian, wujudkan kaedah menjana pendapatan yang tinggi. Pro menambahkan pendapatan, kontra kekangan masa dan sikap, keputusan ditolak. Itu cara baca dia. Maknanya kita baca petak ke petak supaya maknanya audien itu faham lah bagaimana cara kita analisa. Kemudian faktor persekitaran, tiada kepentingan, cadangan penyelesaian, promosi dan pendedahan. Pro meningkatkan kesedaran amalan 3R, kontra tiada budaya di rumah, keputusan ditolak. Dan untuk kaedah, faktor utama kaedah iaitu kaedah sedia ada yang remeh. Cadangan penyelesaian, wujudkan aplikasi Android. Kemudian pro dia adalah berdekat atau berurus niaga secara online, cepat dan mudah. Kontra dia memerlukan pengetahuan IT. So masalahnya itu punca masalah ini kita terima. So kat sini kita tak boleh, maknanya bila kita mempunyai banyak punca utama, so kita memerlukan masa yang panjang untuk membaca sebab kita tak boleh ringkaskan kepada yang kita pilih sahaja. Jadi kita kena tak semua mana kita mengambil masa kat situ. Okey, kemudian untuk slide pembentangan yang jelas. So kadang-kadang kita berjumpa dengan analisa yang panjang. So contoh analisa yang panjang dan mengambil masa untuk menerangkannya adalah analisa menggunakan carta program membuat keputusan, PDPC ya. Program decision dia punya program decision chart betul. So kita lihat bagaimana cara kita buat slide
panjang-panjang, kemudian kita nak ringkaskan, ringkaskan persembahan tersebut, mana kaedah PDPC. Kaedah ni memang popular lah dalam bentuk untuk membuat keputusan, terutama jalan risk assessment, pengurusan risiko. Hanya program decision, dia punya proses control. So bagaimana kita nak boleh meringkaskan tersebut, sebab dia memang dah complicated. Jadi dalam kes ni katalah tajuk dia adalah mengatasi masalah voltan neutral ke bumi yang tinggi. So objektif kan. So kita menggunakan kaedah PDPC. So kat sini kita kena lihat macam-macamnya. Kita lihat bagaimana dia punya masalah ini akan memberi dua sebab, iaitu berlakunya peningkatan voltan neutral ke bumi, yang pertama. Yang kedua, peningkatan elektrik harmonik. So alternatif yang ditawarkan dalam kaedah PDPC adalah hapuskan. Yang kedua, asingkan. Yang ketiga, kurangkan. So kita cuba hendak menyelesaikan masalah dalam kaedah PDPC memenuhi dia punya alternatif yang ditawarkan. So kalau kita lihat bagaimana dia punya berlakunya peningkatan voltan neutral ke bumi yang tinggi. So kita akan tanya dalam kes ni, bolehkah kita hapuskan dia punya impuls kan? Mana kita nak hapuskan impuls, mana hasil daripada masalah voltan neutral yang tinggi, ia akan menghasilkan impuls neutral to ground. So kita nak hapuskan. Dia kata boleh. So maknanya kita boleh. So apa caranya? Pasang isolation transformer. So bila kita pasang isolation transformer, hasil kajian menunjukkan impuls neutral voltage neutral to ground tiada. Mana tak boleh dihapuskan. Memenuhi alternatif pertama. So hasilnya mana impuls neutral ke bumi telah tiada. So resultnya adalah cermelang. Kemudian kita pergi masalah yang kedua, peningkatan elektrik harmonik. So boleh tak kita nak hapuskan elektrik harmonik? Tak boleh. So tak boleh, kita pergi kepada level yang kedua, asingkan, isolation. So asingkan elektrik harmonik, boleh tak? Kata boleh. Caranya pasang active harmonic filter. So hasil kajian menunjukkan elektrik harmonik akan berkurangan. So keputusannya adalah baik. Okeylah. Kemudian kita nak kurangkan. Maknanya nak kurangkan kesan elektrik harmonik. Dia kata boleh. So caranya pasang isolation transformer. So hasil kajian menunjukkan elektrik harmonik berkurangan. Keputusannya baik. So kat sini kita lihat bagaimana kesan pemasangan isolation transformer mampu menyelesaikan masalah dua dalam satu. Dengan pemasangan isolation transformer, kita mampu menghilangkan kesan impuls menuju ke bumi dan mengurangkan peningkatan elektrik harmonik di dalam elektrik dalam voltan elektrik ke bumi. So kat sini kita lihat bagaimana keberkesanan isolation transformer, dan kita dah boleh nampak maknanya kita dengan memasang isolation transformer kita mampu menyelesaikan dua masalah serentak. Maknanya satu hapuskan, yang kedua ialah arus harmonik kita kurangkan. So itu dah dikirakan baik. So mana kat sini kita, maknanya cara pemilihan yang ni memang kita kena cerita sepenuhnya walaupun panjang, sebab itu adalah cara yang berkesan untuk kita meyakinkan bagaimana kita membuat keputusan yang betul. Okey, seterusnya adalah cabaran pembentang yang kemas. Seterusnya adalah turutan slide yang logikal. Okey, dalam kes ni kita lihat mana sebelum tadi kan. Okey, sebelum tadi kita lihat bagaimana bila kita dah sentuhkan masa, mana kita selalu menggunakan, kita baca pendek-pendek, kemudian kita kata seperti di layar. So panel juri memang cukup sensitif dengan perkataan seperti di layar, sebab dia bukan nak study layar, dia cakap dia nak tengok bagaimana pembentangan projek.
So sebab situ saya cakap tadi, kita kena berhati-hati memilih mana cakap, memilih slide supaya kita dapat bentangkan dengan sempurna tanpa menjejaskan motif atau objektif yang kita nak sampaikan dalam perbentangan tersebut. So pergunaan di layar ni sekali-sekala sahaja. Maknanya tak boleh secara berterusan. So jangan jadikan amalan budaya kita seperti di layar. Maknanya orang tak faham lah apa di layar. Dah lah kita punya skrin tu penuh banyak dengan tulisan yang banyak objek ataupun image. So kita tak tahu mana satu kita nak orang nak tengok kat mana satu. So jadi motif kita nak menyampaikan mesej kepada audiens bila sekadar di layar tidak berapa berkesan. So elakkan penggunaan seperti di layar. Mana kat sini bila item yang banyak, so at least kita kena baca hampir separuh. So mana jarang-jarang kita kena gunakan ungkapan seperti di layar. Okey, kita pergi ke turutan slide. So mana pastikan susunan dokumen ataupun buku yang kita hantar kepada panel juri dan slide yang kita buat masa persembahan tu mengikut turutan seperti dalam rubrik penilaian. Ini mustahak sebab kita membuat persembahan untuk mendapat markah. So panel juri yang memberi markah, so dia dekat dia pada panel juri akan ada dia punya table ataupun jadual rubrik tersebut. So dia dah tahu mana yang kat sini apa yang kita bentangkan secara live di skrin, dan itulah yang mereka hadap dalam buku. So bila dalam buku dan merujuk kepada jadual rubrik yang telah diberikan. So kalau kita buat persembahan yang tak sama dengan buku, mana skrin kita tak sama dengan buku dokumen, kemudian dan tak satu pun tak sama, tak ikut susunan rubrik yang diberikan, menyebabkan panel juri mengambil masa untuk memberi markah, sedangkan persembahan terus berlalu. Kerana persembahan di skrin terus berlalu. Jadi kat situ kita lihat bagaimana juri dah tergesa-gesa, terpaksa mencari petak kat mana dia punya melihat kat mana dia punya skrin ataupun bahan yang ditunjukkan, kemudian nak cari dia punya rubrik. So kena pastikanlah maknanya kita buat tu ikut susunan di dalam rubrik. So kat sini mustahab, maknanya kalau bila kita nak masuki mana-mana convention yang dianjurkan oleh badan yang berbeza, so kita kena ikut apa yang susunan rubrik yang dibuat oleh penganjur. So kalau UiTM lain rubrik dia, MPC lain sikit, mampu lain. So kalau kita tak ikut rubrik yang pihak penganjur, menyebabkan kita jadi shock sendiri. Kita cerita ikut turutan kita yang sedia ada, tak ikut format rubrik yang disediakan, menyebabkan kita kehilangan markah. Mana dalam soalan tu, dalam rubrik tu dia tanya ada tak buat sediakan benda ni. So kita tak ada. Ataupun kita letak muka surat kita ke belakang. So itu menyebabkan berlakunya kesukaran di kalangan panel juri untuk memberi nilai atau memberi punya markah berapa kualiti ataupun layak yang kita terima daripada yang diperuntukkan. So mustahak untuk kita membuat dokumen mengikut rubrik yang telah ditetapkan. Kemudian pastikan setiap slide dilengkapkan dengan nombor muka surat. Ini pun sama. Bila dah kita berikan, hantar dokumen buku laporan tersebut kepada panel juri, biasanya seminggu lebih awal. So panel juri dah study mana-mana bahagian yang menimbulkan persoalan pada dia, tanda dengan pensel, dia lipat yang buku surat bucu dokumen tersebut untuk ditanya masa hari perbentangan untuk mendapatkan penjelasan secara live daripada skrin. So jika yang masih lagi tak faham, dia akan tanya pada sesi soal jawab. So kat situ dia akan baca. Sila buka dia punya muka surat 50 contohnya. So sedangkan dalam masa seminggu, setelah kita hantar buku kepada panel juri, kita ada update kemaskini slide kita, tambah
tokok lagi slide 1, 2, 3 muka surat, menyebabkan muka surat kita dah lari, tak sama, tak tally dengan panel juri punya. So bila panel juri sebut muka surat 50, kita tak jumpa cari, kita kia-kia. So masa terus berlalu. And then maknanya pastikan bilangan muka surat dokumen itu yang diberikan kepada panel juri sama dengan jumlah slide yang kita bentang. Macam tadi lah. So bila muka surat dah tak selari, dia sebut muka surat 75 berkenaan dengan apa-apa isu costing, for example kan, bagaimana cara kumpulan membuat penilaian perbandingan harga kan. So muka surat 75 contoh. So kita cari-cari, kita bukan, kita muka surat lain. So masa kita nak mencari tu dalam keadaan terkena pressure ataupun tertekan macam tu, menimbulkan lagi kesukaran, mengambil masa yang panjang untuk dapatkan dia punya muka surat yang dimaksudkan oleh panel juri. Ditambah pula kita hari ini kita membuat pentangan secara pasca COVID. So bagaimana kita nak mengkoordinasikan ahli-ahli kita yang secara online untuk mencari muka surat. Kalau biasanya kaedah biasa, kita berkumpul di pentas, kita boleh arah orang yang jaga komputer, okey sila cari sekian-sekian slide, so kita standby untuk beri jawapan. Tapi hari ini bila kita dah buat secara pasca COVID, bagaimana kita nak mengarahkan supaya individu tersebut mencari muka surat yang dimaksudkan, mencari dia punya teks yang dimaksudkan oleh panel juri. Maknanya saya rasa hari ini kita akan berdepan dengan masing-masing individu mana yang masing-masing cari. Orang tu cari tapi dia so katalah si A dah jumpa, bagaimana dia nak beritahu kepada si C di dalam talian. So maknanya itulah kerumitan yang akan berlaku hari ini. So that's why kita kena perkemaskan dia punya cara-cara kita buat dokumen, maknanya mesti ikut peraturan agar tidak berlakunya punya perbezaan muka surat. So kat sini maksud juri muka surat 75, kita boleh terus fokus pada muka surat 75. So kalau tidak, kita akan mengambil masa dan itulah mana kita tidak kompeten dari segi persembahan masa. Okay, so setakat itu kita telah habis untuk cabaran persembahan untuk item 2. Untuk item 2 itu cabaran pembentangan yang kemas. So kita akan masuk cabaran yang ketiga, iaitu persembahan yang jelas. Persembahan yang jelas. Okey, ada nak buka pertanyaan ke tu macam mana punya doktor? Teruskan. Kita buka soalan lah ni Cik Rasdi. Okey. Mungkin ada apa soalan daripada para peserta? Okay. Ada dari Cik Sam ni, Cik Rasdi. Ya. Soalannya, mohon perjelaskan projek IK yang bagaimana sesuai menggunakan tool PDPC ini. Okey. Cik Sam kita ni rasanya apa ni? Pakai rujuk kita juga ni. Okey, tak apa. Okey, sama-sama sendiri. Okay, tak apa. Sama-sama lah, sama-sama. Okey. Okey, hari ni yang maknanya PDPC memang dalam PDPC memang secara hari ini kita jarang jumpa lah kaedah PDPC kerana kalau mungkin dari segi keputusan kat sini adalah bagaimana proses membuat keputusan yang kritikal. So maknanya dalam kes ni maknanya kaedah ni memang popular dalam pengurusan risiko. So dalam pengurusan risiko OSHA lah. So kita hari ni bagaimana kita ada dalam tajuk kita hari ni lah, itu COVID. So bagaimana kita untuk menghapuskan, memutuskan dia punya hubungan, dia punya kait kita talian COVID. Itu punya hari ni. So kita boleh gunalah kaedah ni. Bagaimana kita nak hapuskan, memutuskan hubungan dia punya virus COVID. So kita gunakan hapuskan, asingkan, kurangkan. And then di akhir sekali yang kelima, yang keenam adalah memakai PPE, ya, dia punya alat perlindungan keselamatan individu kan. So maknanya kat sini kita tengok bagaimana maksudnya dalam kes yang besar lah,
kita menggunakan PDPC bila menghadapi dia punya membuat pilihan tajuk yang mempunyai saingan yang sengit. Mana kita nak pilih antara satu dengan mana dah peringkat penghabisan, ni kira semi-final lah. Mana kita ada antara A dengan B, yang mana akan betul-betul kita pilih, mana ataupun penyelesaian yang terbaik. So dalam kes ni, semacamnya dalam contoh ni kita nak pilih mana kita dalam voltage ni, kita ada dua pilihan. Sama ada menggunakan active harmonic filter ataupun transformer, isolation transformer. So kalau untuk aktif harmonic filter cuma sekadar asingkan harmonic sahaja, sedangkan isolation transformer boleh merangkumi dua, hapuskan dengan kurangkan. So that's why kita memilih isolation transformer sebagai cara penyelesaian yang kita buat. So maksudnya kat sini bagaimana kita menggunakan kaedah PDPC adalah untuk kes-kes yang kritikal. Maksudnya kes yang besar dan kritikal. So jadi kita boleh membuat penilaian secara total, hapuskan. Macam hari ni kita dah hapuskan dia punya apa, isu politik negara adalah hapuskan Arab. So mana boleh sebab kita negara berbangkang. Saya kata asingkan, kurangkan. So kita buat polisi, membuat apa-apa dia punya peraturan. Itu contoh-contoh dia bagaimana kaedah PDPC dalam kes-kes yang kritikal. Okey, ada apa lagi? Okey, terima kasih Cik Rasdi. Dr. Fiza tak apa ya, saya ni interframe sekejap. Okey, untuk persoalan tak ada masalah. Persoalan dari Cik Al-Bakri, terima kasih, berkenaan dengan Convention KIK tahun ni. Saya dah post jawapan dalam chat room, tapi saya nak berkongsi lah dengan rakan-rakan kita yang ada dalam slot pagi ni. Ya, untuk convention tahun ni kita tidak dapat meneruskan atas kekangan COVID-19 lah, untuk bersama-sama pembentangan secara fizikal ya, in person kita tak dapat teruskan. Jadi bagi kita akan mengadakan satu pertandingan idea unggul. Nantikan bersama-sama, insya-Allah pemakluman awal akan dimaklumkan dalam email UiTM ya, apa syarat-syarat penyertaan dan sebagainya, siapa yang boleh menyertai ya di peringkat UiTM lah. Jadi kawan sahabat-sahabat saya KIK UA mungkin boleh berkongsi juga ya berkenaan dengan pertandingan idea unggul tersebut, tapi kita buka pada staf UiTM dululah pada tahun ni. Jadi ini untuk meneruskan pembudayaan inovasi di peringkat UiTM. Saya harap dapat menjawablah persoalan daripada Encik Bakri dan juga Encik Nasrul Isham ya, berkenaan dengan projek tahun ini. Projek yang masuk dalam pertandingan unggul, idea unggul tu masih diterima. Okay, bagi makluman semua, bukan saja Encik Nasrul, pertandingan idea unggul tu bermaksud idea yang melibatkan inovasi masih lagi dalam konteks KIK, tapi memandangkan kita tak dapat nak KIK dalam bentuk pengumpulan data ya, benchmarking, test run dan sebagainya, maka idea tersebut kita pertandingkan pada tahun ini, tapi untuk menggerakkan idea kepada menghasilkan satu produk inovasi. Jadi idea tersebut kita akan bawa bagi pertandingan tahun hadapan, convention KIK tahun hadapan. Ya, harap Encik Nasrul dapat menjawablah persoalan tu dan berpuas hati ya dengan jawapan saya. Okey, lagi modus operandi masih lagi dari Cik Sam kita ni, Cik Rasdi. Ya. Cik Sam kita, terdapat 3 modus operandi KIK yang diamalkan kini. Adakah masih lagi dalam PDPC juga sesuai digunakan untuk DT dan BOS selain PDCA? Macam mana tu? Okey, kalau kita lihat hari ini bagaimana dalam kaedah design thinking mana kita menggunakan QFD ya, Quality Function Deployment, mana rumah kualiti,
Ini merupakan sebenarnya ia sesuai untuk apa-apa dia punya operandi lah kan. So cuma cara dia, bila kita berdepan dengan situasi yang memerlukan kita punya sokongan ataupun bukti untuk memilih yang kritikal. So kalau kita lihat dalam design thinking, cuma itu yang kita duk belajar itu adalah step-step yang dicadangkan secara biasa. So kalau kita lebih kreatif, kita buka buku-buku lain, mana kita akan jumpa pelbagai punya cara penyelesaian. Mana penyelesaian dia tidak statik kepada satu cara sahaja, benda kualiti bendanya dinamik, bergerak. So kita kena mencari dia punya membuat lebih pembacaan untuk mendapatkan sesuatu yang baru. So kat situ kalau kita lihat dalam kes ni bagaimana dalam design thinking for example. So kita membuat kita turun ke lapangan untuk melihat apa yang diperlukan oleh customer atau pelanggan kita. So barulah kita balik kita design. Mana kita balik kita design. So mana kat sini kita membuat design itu mengikut kehendak pelanggan. Berbanding dengan PDCA, kita buat dahulu baru kita war-warkan kepada mereka, saya buat produk ni. Ini apa kelebihan keburukan. Sedangkan dalam DT, kita turun ke padang, tanya masalah kepada pelanggan, apa yang you nak. So saya tolong buatkan. So kat sini kita lihat penawaran kita. So bila kita kaji apakah masalah-masalah yang mereka perlukan, yang mereka perlu kita bantu mengatasinya. So kita sendirilah yang akan memilih. Maknanya bila sampai dalam kes macam ni, so kita kena lihat mengikut kaedah PDPC, kat mana kita boleh melihat ia punya faktor yang kritikal yang perlu kita guna pakai untuk memilih ia punya solusi yang tepat. So bagi saya tak ada masalah. Cuma hari ini kita terikut dengan silibus yang diberikan dan benda tu baru. Kita pun tak berani nak mencuba yang lain. Kaedah lain kita, sebab tu kita lihat bagaimana format slide sama sahaja, sebab apabila kita berguru dengan sesuatu guru sahaja, so memang tu standard dia. So kalau kita buat lain buat rujukan kat lain, so kaedah tu, tools tu akan boleh bertambah. Cuma kita lihat bagaimana 7 quality tools. Memang nama dia 7 quality tool, tapi sedangkan kita belajar daripada tempat seminar 1 dia bagi 1 hingga 7. Kita pergi seminar yang kedua, dia bagi 3 hingga 10. Seminar yang ketiga 10 hingga 17. Masih lagi menggunakan kaedah 7, tapi kita dah belajar sampai dah 17 tools. Tapi nama dia 7 quality tool, bukannya 17 tool. So jadi pandai-pandai kita pilih, tapi namanya lah 7. Saya pernah tanya saya punya profesor kan, kenapa dipanggilnya 7 quality tool? Sedangkan kita dah belajar banyak jenis tool. Ini profesor jawab. So profesor kata, dia pun tak apa nak, dia jawab apa, dia kata kita mempunyai 7 petala langit, 7 petala bumi. So maknanya that's why dia namanya lah 7 quality tool. So saya nak tergelak, tapi tak tergelak sebab tu profesor kita. Okey, itulah saya secara ringkas berkaitan dengan ulasan saya berkaitan dengan PDPC. Ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, Encik Rasdi, ada soalan daripada Puan Azlin. Azlin Azman, dia kata apa pandangan Encik Rasdi tentang maklumat yang perlu dimasukkan atau cover dalam montaj untuk pertandingan KIK dan maklumat yang tidak sepatutnya dimasukkan dalam montaj tersebut? Sebab kalau ikut montaj kan. So kalau kita lihat montaj tadi lah, segmen montaj tidak termasuk dalam pemarkahan. So mana montaj dikepilkan bersama dengan persediaan. So mana dari awal kita nak membetulkan dia punya kedudukan komputer, nak dia punya tune dia punya pembesar suara dan sebagainya. So sambil-sambil kita buat segmen tersebut, membuat persiapan, so kita supaya tak sunyi sangat, kita letaklah dia punya montaj. So montaj tidak termasuk dalam pemarkahan. So maknanya dalam kita punya rubrik, so kat situ ternyata rubrik dia kata sila, maknanya kita ukur nilai apa yang dibentangkan untuk isu pengenalan
organisasi. So mana kita kena cerita sejauh mana kita terangkan. Dalam ayat dia tu dia sebut mana kita ceritakan organisasi, mana kita kena baca lah organisasi kita, mana kita yang terangkan. So ada timbul isu bagaimana ada kumpulan yang nak menjimatkan masa, dia masukkan bahagian introduction tu ke dalam montaj. Sedangkan dalam permarkahan dia minta kita baca, mana adakah diterangkan. Sebenarnya kita diterangkan tu kalau sekadar montaj tu memang sepentas lalu. Sedangkan bila kita explain, kita akan menggunakan penekanan yang lebih detail. So montaj maksudnya kat sini adalah sedutan yang secara ringkas lah. Macam video korporat. So video korporat tu masanya panjang. Selalu kata, so bila kita buat video korporat untuk montaj sebagai mewakili tu, nak jimatkan dia punya bahagian introduction untuk organisasi. Jadi kira banyak masa dihabiskan kat situ, tapi mana belum dikira masa perbentangan. Jadi kat situ hari ni kita lihat bagaimana bila mana pun montaj dibuat panjang-panjang pun tak dikira masa, maknanya tak dikira markah lah. So kat situ mana kita cuba meringkaskan, mana make sure kita punya slide, komputer semua dah synchronize. So kita boleh on. Kita tunjuk ibu jari kepada penjaga masa, okay good, boleh jalan. So baru kita Assalamualaikum dan salam sejahtera, dia putarkan loceng. Jadi masukkan montaj tu kita tak perlu sangat menceritakan detail-detail, cuma sekadar hiburan semasa untuk menandakan bahawa kita dah nak bermula, memastikan audiens mengambil posisi dan senyap memberi tumpuan kepada persembahan yang dipentas. Itu saja. Okey, dah lagi. Okey, jelas. Terima kasih banyak Cik Razdi. Ada satu lagi Cik Razdi. Daripada Puan Rozia Hanom berkenaan dengan pengumpulan data. Tempoh paling sesuai untuk mendapatkan data bagi projek KIK. Itu pertanyaannya. Okey, selalunya pengumpulan data tadi buat sebulan lah, mana 4 minggu kan, 4 minggu sebelum, 4 minggu selepas. So projek kita biasanya 6 bulan kan. So 6 bulan. So mana kita kena 2 data lah, data sebelum dan data selepas. So kita buat 4 minggu sebelum, mana kita dah dapatkan dia punya kes-kes tersebut. So kita senaraikan. So kita panggil apa? Lembaran semakan. Lembaran semakan. So kita buat dalam masa sebulan dengan situasi yang sama. Jangan kita dah ambil masa kuliah dengan cuti. Atau sama lah. So kena sama-sama. Maksudnya persekitaran dia tu sama. Jadi kira musim kemarau, agak kemarau. So kalau kemarau dengan musim banjir tak samalah. Dia punya hasil result dia. So of course kita akan dapat result yang tak betul lah. So kat situ maknanya macam kalau kita kitaran akademik biasanya ikut semester. Semester sebelumnya, kemudian semester selepasnya. So itu pun kalau kitaran akademik, mana kita kena kira semester yang sama. Julai 19, Julai 20. So tak boleh Julai dengan Januari. Sebab intake kita tak sama. Intake kita September ramai, pengambilan bulan 3 tak ramai. So memang of course tak samalah. Macam hari ni ketara. Bila hari ini untuk semester Julai dan September, student kita banyak kelas sebab selepas SPM, STP kan, matrikulasi sebagainya. So bila pengambilan Mac tak ramai, mana hanya mereka yang tercicir pengambilan dahulu yang masuki. So hari ni kelas pun tak banyak. So kena dalam kes ni kita kena mana berbalik pada soalan, mana kita buat kes biasa sebulan. So kalau kes berkaitan dengan akademik, bagi saya kena 1 semester lah sebab kitaran dia sama, and then mengikut kohort yang hampir sama. Okey, itu saja. Ada lagi? Ada satu soalan lagi ni. Okey, silakan. Razdi, okey ya. Passing battle lah daripada Dr. Feza ni. Okey. Dari Muhammad Hishamuddin Saleh Nordin. Terima kasih Tuan untuk soalan yang dikirim dalam chat room ni. Okey, Tuan Razdi boleh kongsikan perbandingan rubrik dan tempoh dalam masa persembahan untuk KIK peringkat Convention UiTM berbanding KIK peringkat Universiti Awam. Soalan ni.
Soalan ni rasa saya tak berapa nak boleh bagi jawapan sebab saya tak terlibat dengan Universiti Awam. So saya tak tahu macam mana. Ada lain-lain pakar rujuk yang terlibat. So sebab saya sekadar UiTM, mana belum pernah terlibat dengan Universiti Awam. Ada pakar rujuk kita dalam kumpulan pagi ni, slot pagi ni yang boleh berkongsi pengalaman ke berkenaan dengan KIK UA? Kod Tuan Syamsul daripada UiTM Melaka, jika dapat berkongsi ke? Atau kita simpan dulu soalan tu? Kita simpan, ya? Kita simpan dulu, nanti sesi yang kedua sebelum kita berhenti untuk solat dan makan tengah hari, kita mungkin boleh dapatkan itulah jawapannya, boleh ya? Okey, baik. Tuan Sam akan jawab melalui ruang chat. Okey, kalau nak berkongsi pun tak ada masalah ni Tuan Sam. Tuan Syamsul. Okay, kita dah melewati pukul 11:09 lah. Mikrofon problem pula ya Tuan Syamsul. Okey, tak apa. So kita teruskanlah dengan pembentangan buat masa ni. Ya, Cik Razdi, bolehlah kita teruskan. Okey, kita masuk ke masa kedua, iaitu cabaran yang ketiga untuk persembahan yang jelas kan. So kat sini kita lihat bagaimana tadi kita dah buat dia punya pembentangan yang jelas. So hari ni kita buat dan sekarang kita masuk kepada persembahan yang jelas. So kat sini kita lihat bagaimana intonasi suara. So intonasi suara memainkan peran yang penting lah. Bagaimana gaya ataupun intonasi ni, laras suara kita ada tinggi, ada rendah masa kita nak membuat pembentangan. So maknanya bagi rata-rata lah kita punya peserta kita ni ada besar sebagainya. So kita di peringkat awal pengambilan dulu, mana cuba kita renungkan kembali bagaimana peringkat awal kita membuat temuduga, masuk sesi temuduga dengan UiTM, kita ada mood teaching. So kat situ bagaimana temuduga peringkat awal yang dikendalikan di peringkat fakulti, kita berdepan dengan panel di kalangan senior kita, senior lecturer yang bertindak sebagai ketua bidang sebagainya. So kita akan berjumpa dengan mood teaching. So kita kat situlah kita dinilai bagaimana kita bersuara. Suara kita macam mana? Secara mantap ke, confident ke. So maknanya kita nak lihat bagaimana body contact dengan eye contact, body language dengan eye contact. So, kat situ dia akan memberikan dia punya intonasi suara. So adakah suara kita berketerampilan untuk menjadi ciri-ciri lecturer. So apa yang ada kat sini hari ni lah memang berketerampilan, sebab tu anda terpilih, tuan-tuan terpilih kan. So maknanya itulah bagaimana dalam keadaan tertekan, pressure sebagainya, kita mampu melontarkan intonasi suara yang berkesan. Okey, kita lihat kat sini bagaimana dia punya tips yang telah disarankan dalam tips untuk intonasi suara. Dia kata kawal kelajuan percakapan. Mana kita tak boleh terlalu laju, tidak boleh terlalu perlahan. Mana kita kena kawal, benda ni kena berlatih lah. Mana kita kena kawal percakapan, kelajuan. And then kawal volume suara. So katakan volume suara kita dalam skala 10. So apakah volume suara yang biasa kita gunakan untuk penerangan? So ada nada tinggi dan ada nada rendah. So dalam kes ni, so mana kita kena tahulah kat mana volume suara kita berada yang terbaik. And then yang ketiga lah nilai kualiti suara semasa sesi latihan. So kita biasa orang kata duduk berucap menghadap cermin, berlatih menghadap cermin. So dalam masa sama kita nilai suara kita semasa latihan tersebut. Mana kita cuba pantau, monitor sebaik mungkin. Mana itu jadikan sebagai yang punya amalan lah, dia punya tu dia. And then yang keempat, hindari dia punya non-vocalized process.
So kat sini kita cuba elakkan menggunakan perkataan yang tidak ada makna. So saya guna banyak pada the, panjang. So bilanya kita diberi temu ramah, wawancara secara live, so kita terputus idea. So menyebabkan kita mengguna perkataan yang tak ada makna. So elakkan, hindari pada perkataan no vocalized punya process. And then kita jadilah diri anda sendiri. Kita jadi diri kita. So mana kita tak payah tiru karakter orang lain. Biasanya bila kita dalam keadaan tertekan, terdesak, kita akan balik kepada karakter kita asal. Mana karakter kita asal. Mana kalau sebelum ni kita duduk tiru suara siapa, Siti Nurhaliza menyanyi kan. Itu sebab kita duduk monitor. So bila kita dah dalam keadaan tertekan, kita tak boleh untuk mendapatkan dia punya suara tersebut, nada tersebut. Kita akan balik punya asal kita. Macam hari ni lah, saya cuba monitor, maknanya pantau saya punya style, slang menggunakan bahasa baku, tapi ciri-ciri saya tetap ada. Itu saya punya style. Jadi itu memang kita punya, mana kita cuba monitor, pantau, kontrol macu orang kata, tapi di akhir-akhir bila kita leka sikit, kita balik kepada hakikat asal kita. Okey, dan yang keenam adalah berhenti seketika. Maknanya ada koma, bercakap kena ada koma. Ada koma, orang Perak kata kan. So bercakap kena ada berhenti. Jangan straight macam kereta api laju. So kena ada tak maknina. So kita kena baca, mana kita kena ada berhenti kat mana, berhenti pada mana kena sepanjang sebagainya. And then seterusnya adalah sebut setiap perkataan dengan jelas. Maknanya kena jelaslah sebutan dia sebab kita nak present. Jadi kalau kita menggunakan bahasa yang tak berapa jelas, perkara yang tak berapa jelas menyebabkan kita tidak mencapai sasaran untuk menyampaikan kepada audiens. And then yang seterusnya adalah bagaimana kita nak menyampaikan dengan bersemangatlah. Okey, cabaran seterusnya adalah, so hari ini sebelum tu, pada hari ini bila kita dah buat persembahan secara pasca COVID, jadi berkaitan dengan mana kawalan sebagainya tu ialah benda ni sama. Mana cabaran ke masa COVID ni, percakapan sama, tak berubah. Kawalan suara, volume pun sama, tak berubah sebab dia melibatkan suara kan, mana tak ada perbezaan. Okay, the next slide adalah hubungan mata dan bahasa tubuh, eye contact dan body language. Yang ni bahagian ni untuk hubungan mata dan body language ada cabaran dia di musim COVID. Sebab benda ni kita tak nampak kan. So kita lihat bagaimana mengikut punya artikel yang dibuat oleh punya Mehrabian tahun 1971, dia menyatakan bahawa 3 elemen yang dalam komunikasi langsung ataupun face to face ni, iaitu melibatkan tulisan sebanyak 7%, intonasi menyumbang 38% dan bahasa tubuh 55%. So body language menyumbang kepada, kalau kita dalam akademik, C+, 55% C+. Namanya banyak. So kalau kita buat persembahan secara langsung di pentas, memang kita banyak mempengaruhi dia punya keberkesanan dia. So hari ini kalau kita lihat bagaimana kita untuk membina hubungan mata dengan bahasa tubuh yang baik. So berikut ialah dia punya bahasa tubuh sebagai cerminan diri kita. So yang kata pertama, maknanya postur tubuh yang meyakinkan. Maknanya bila kita membuat perbentangan, kita adalah berada dalam keadaan tegap. Tak boleh sengit kiri, sengit kanan, condor depan, condor belakang, tak boleh. So orang tengok kita tegap, berdiri tegap, maknanya nampak dia punya confidence level yang tinggi. So kalau kita duduk sekejap sengit sana, sengit sini, so orang tengok pun dah goyah kan. Kemudian hubungan mata tadi. So kat sini bila kita bercakap dengan orang, maknanya ada eye contact. Mana kita tumpu dan lihat pada anak mata dia, and then lihat pada hidung dia. Bahagian lain jangan dilihat. Benda ni sebab dia kata hubungan mata. So
Mana daripada gerakan mata itu ternampak keikhlasan sebagainya, cakap tipu tak tipu, mana bagi orang yang berpengalaman. So orang kata nampak dia punya anak mata tu dah tahu bagaimana gaya ataupun kualiti dia punya penyampai ataupun kualiti dia punya keikhlasan sebagainya. Kemudian gerak tangan yang mudah. So ini sering berlaku dalam TV, dalam berita TV ke dalam apa kita sekalipun, mana kita selalu menggerakkan tangan kita untuk menambahkan dia punya sokongan ataupun hujah, menyokong hujah yang kita kemukakan. Jadi pergerakan tangan kita secara otomatik meningkatkan pengeluaran. So tangan kita akan bergerak ke atas. So bila kita bercakap dalam telefon, jadi gerakan tangan ni bagi saya tidak perlulah kita kata belok kanan sampai 20 meter belok kiri. So tangan kita akan memberi signal belok kanan belok kiri, tapi dalam telefon benda tu tak nampak. Jadi sekadar memadai dengan suara sahaja. So itu antara persembahan berkaitan dengan gaya bahasa dan hubungan mata. Kemudian seterusnya adalah gaya berjabat tangan. So peringkat awal dalam pertemuan memang kita akan membuat salam pengenalan. So kita akan berjabat tangan. Hari ini dalam COVID, pasca COVID, kita tak boleh berjabat tangan kan. Mana sekadar letak tangan di dada, tunduk hormat itu sahaja kan. Mana sekadar salam namaste gitulah. Mana tak boleh kita nak berjabat tangan. So daripada mana kesungguhan kita mengangkat tangan untuk berjabat tangan itu mencerminkan bagaimana sambutan kita kepada seseorang. Dan yang kelima adalah elakkan tabiat yang mengganggu. Ini pun satu lagi. Biasanya bila kita berdepan, kita berada di depan audiens ataupun depan orang ramai, di pentas sebagainya, ada saja yang benda-benda yang kita buat. Segaru sana, tergaru sini, korek telinga, korek hidung. So benda-benda tu kita kena elakkan. So mana kita kena kawal diri kita, kita kena sedar bahawa kita sekali berdepan dengan audiens ataupun dengan rakam dan sebagainya. So elakkan tabiat yang selalu mengganggu tu, mana kita membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah kan di bawah sedar kita. And then seterusnya adalah ekspresi wajah. So ekspresi wajah pun samalah, maknanya kita setiap kali kita berdepan dengan sesuatu yang baru, benda yang kita tak biasa kenal, mana kita akan rasa tertekan kan, mana kita tak biasa, mana kita ada dalam keadaan yang tidak berapa bersedia. So ekspresi wajah itu mencerminkan tahap confident kita. Kemudian yang terakhir adalah senyuman ikhlas ataupun palsu. Betul lah dalam Islam kata senyuman adalah sedekah tanpa kos. So kita senyum. So sejauh mana kita senyum? Adakah senyum sekadar senyum kambing ataupun sekadar senyum sampai ke telinga? So senyum membawa makna yang berbeza-beza. So kat situ kita lihat bagaimana taraf ataupun level senyuman kita berikan, adakah betul-betul ikhlas ataupun sekadar palsu. So kat sini bagi kita yang bila kita berdepan dengan orang yang kita tak berapa suka, so senyuman kita terpaksa membuat senyuman tawar. So bila kita jumpa teruja dengan kawan-kawan lama, terjumpa sekali-sekala, so senyuman kita bukan main lagi, manis, mengimbau segala kenangan bersama mereka dahulu kan. So lain dia punya tahap senyumannya. So itu antara 7 dia punya kriteria yang perlu kita adalah dalam untuk menghasilkan hubungan mata dan bahasa tubuh yang baik kan. Kemudian untuk cabaran persembahan yang jelas, yang ketiga adalah penggunaan alatan persembahan yang berkesan. So hari ini rata-rata kumpulan yang paling minimum buat persembahan menggunakan PowerPoint. So PowerPoint adalah tools yang biasa digunakan secara majoriti kan. So kita lihat bagaimana dia punya aplikasi menggunakan PowerPoint kan. So dengan menggunakan animasi PowerPoint, kita dah boleh menyampaikan mesej kita kepada audiens dengan menunjukkan dia punya animasi PowerPoint. So
setelah kita susun bagaimana apa yang kita hendak, yang mana dahulu yang mana kemudian kita susun kat situ. So caranya adalah untuk melihat, kita beri fokus kepada benda-benda kita nak berikan keutamaan kepada audience. So kita mulakan produk, apa produk kita kan, and then supply sebagainya. So pergerakan animasi tersebut mencerminkan dia punya cara kita nak menyampai. So kita tak bagi slide sekaligus, kita buat step by step. So benda ni boleh dilakukan menggunakan PowerPoint, Kemudian persembahan yang berkesan yang kedua kita gunakan secara sketsa. Maknanya kita menyampaikan message KIK kita tu menggunakan sketsa. So kita tengok bagaimana sketsa dilakukan. Okey, itu adalah merupakan cara maknanya persembahan yang buat secara sketsa untuk menyampaikan message bagaimana mereka mendapat idea, kemudian hendak menceritakan cara-cara mengutip idea, mengumpul idea untuk dijadikan sebagai tajuk persembahan dan dibuatkan secara sketsa. So biasanya kita terus membuat bacaan ataupun bentang menggunakan PowerPoint sebagainya. So tadi pilihan kedua menggunakan secara sketsa. Jadi itu satu usaha yang bagus juga bagaimana kita nak mempelbagaikan persembahan supaya audience berasa ada perubahan, bukannya duduk dia punya secara biasa sahaja. Dan untuk penggunaan alatan persembahan yang berkesan seterusnya, kat sini bagaimana kumpulan membuat punya persembahan hasil ciptaan mereka secara menggunakan video. Maknanya apa yang mereka lakukan sebenarnya kat site, yang mereka lakukan kat site dekat tapak semasa kerja-kerja pengujian dan sebagainya. Kemudian dia menggunakan
ditunjukkan menggunakan video kan. Okey, benarnya kat sini ada setengah ciptaan kita boleh bawa secara live ke Dewan Convention. Tapi ada setengah kes maknanya kita memerlukan tapak yang luas ataupun kawasan yang luas. Jadi kadang-kadang kita cuma dapat membawa dia punya alat-alat sahaja ke Dewan untuk ditunjukkan. Sedangkan target kita nak tunjuk bagaimana dia punya ciptaan kita tu berfungsi secara sebenar di kawasan, di lapangan. So itulah cara bagaimana kita nak membolehkan audiens melihat secara jelas kefungsian sesuatu ciptaan itu, mana kita membuat rakaman video di tempat di lokasi asal, kemudian kita masukkan ke dalam dokumen persembahan menggunakan konsep video. Okey, dalam cabaran pembentangan, sebenarnya kita akan melihat kenapa perlunya kita membuat persembahan yang baik, yang jelas sebagainya lah untuk memastikan persembahan yang kita lakukan itu mendapat pengiktirafan daripada panel juri. So di akhir cerita, di akhir sesi, panel juri diberi tanggungjawab untuk menilai mana-mana pembentang yang terbaik di kalangan lelaki dan wanita. Memanglah panel juri, sebab dia orang luar, dia tak berapa kenal antara pembentang-pembentang yang dibuat sebentar tadi tu. Jadi, tapi mereka ingat apakah karakter, pakaian, gaya yang ditampilkan oleh pembentang semasa sesi persembahan tadi. So kat sinilah peranan yang dimainkan oleh urustia bahagian persembahan atau bahagian convention ni. Dia akan membantu memperkenalkan dia punya watak-watak ataupun karakter yang disebut oleh panel juri. Contohnya lelaki pembentang tadi yang cerita dia ceritakan berpakai songkok, berpakai kemeja. So dari kumpulan negeri mana. So dia bagi hint lebih kurang macam tu. So urustia akan dapat menangkaplah siapakah dimaksudkan orang tersebut. So dia akan cari dalam dia punya buku pendaftaran tu, dalam tu, so dia akan menampilkan image mana betul mana ini sekolah besi sekolah. So ada kan bagaimana hasil daripada pembentangan kita akan memperoleh dia punya 3 kategori kan. So kita lihat bagaimana persembahan Convention KIK Inka yang dianjurkan oleh pihak Inka memperuntukkan sebanyak 33 hadiah anugerah. So bahagian persembahan diperuntukkan 3. So 3 per 33 maknanya 11% kan. Sudah yang MOE ni bukan ke sini? Kita lihat maknanya dalam 5 markah yang diberikan, kita berjaya berpeluang untuk menggondol 3 anugerah. Dia agak besar lah dari segi peratus. Mana 5 per 100 ataupun 25 per 500. Maknanya 5% dari segi pemberat markah, kita berpeluang, berpotensi untuk menang 3 per 33 hadiah. Berbanding dengan kategori lain, 13 dia punya markah tadi,
mendapat 1 anugerah sahaja. So kat sini kita lihat bagaimana pembentang lelaki terbaik akan dianugerahkan dengan medal dan sijil. Pembentang wanita terbaik, medal dan sijil. Kemudian persembahan kumpulan terbaik, piala dan sijil. So selalunya untuk kategori zone, peringkat zone, bagi kumpulan yang berkesempatan mempunyai atau memiliki persembahan kumpulan terbaik, layak untuk memasuki ke peringkat UiTM seterusnya lah. Sebab maknanya sekurang-kurangnya kumpulan tersebut untuk mewakili kampus, dia kena ada untuk persembahan apa-apa kumpulan yang terbaik. So dalam kes ni, jika kumpulan mendapat persembahan terbaik dapat di peringkat zone, memang punya potensi cerah untuk layak ke peringkat convention UiTM. Okey, maksudnya bila habis, maknanya bila dah tamat dia punya persembahan tadi kan. So kumpulan persembahan kita akan pergi kepada sesi soal jawab kan, sesi soal jawab. Okey, cabaran yang keempat adalah sesi soal jawab. So dalam keadaan biasa, mana lazimnya semua panel juri akan menanyakan soalan. Okey, hari ini kita berdepan dengan cabaran pasca COVID. So soalan, sesi soalan tu adalah menggunakan secara online. So berdasarkan pada video dokumen kita hantar tu, so juri akan bertanyakan secara online. Maksudnya kat sini cabaran kita adalah bagaimana, macam yang saya cakap tadi lah, bagaimana rakan-rakan ahli kumpulan boleh membantu ahli kumpulan untuk menjawab dengan mantap dan cepat soalan yang dipersoalkan oleh panel juri. Ini adalah merupakan sesi yang biasa kalau kita lihat setiap kali bila di akhir sesi persembahan, setelah mengatakan terima kasih and then buka untuk sesi soal jawab. So ahli kumpulan akan beratur menghadap panel juri di pentas. So bawalah apa yang patut untuk berhujah, untuk berkongsi jawapan. So jika kita tak dapat jawab, kawan-kawan akan bagi hint kat sebelah kiri kanan menukuk tambah untuk melengkapkan jawapan. So hari ini bila kita dah, macam saya cakap tadi lah, bila kita dah duduk seorang-seorang dekat bilik dan konti rumah kita, so bagaimana kita nak menjawab? So itu antara cabaran yang kita akan paksa berdepan pada hari ini. Okey, itulah antara dia punya suasana yang biasa kita jumpa atau bertempuh bila secara kita buat persembahan di convention, mana di akhir sesi kita akan jumpa dengan bahagian soal jawab. Dan selalunya dalam sesi soal jawab, mana bahagian-bahagian yang sering terdapat kesilapan semasa kita menyiapkan dokumen adalah tarikh surat menyurat yang tidak selari dengan carta perbatuan, contohnya lah. Jadi kat sini oleh kerana kita menyediakan dokumen secara berkumpulan untuk menghasilkan slide ataupun dokumen setebal 100 lebih dia punya muka surat, and then banyak dokumen sokongan yang kita perlukan dan banyak dia punya melibatkan kawan-kawan kita, ahli-ahli kumpulan. So selalunya akan berlaku terlepas pandang tarikh yang tak sama. So panel juri memang itu kerja dia, memang cekap bahagian mencari kesalahan. Dia ambil buku tu dia dah tuju kat mana bahagian dia akan semak terlebih dahulu, sebab dia dah tahu tempat ni selalunya akan berlaku kesilapan. So dia akan tanda. So kat situ adalah berlakunya bila berlaku kes macam ni, dia akan tanya di sesi soal jawab, sila rujuk muka surat sekian, berapa tarikh surat, sedangkan dekat mana dia dalam carta perbatuan itu terletak. So dalam carta perbatuan kita lihat segmen kita kan. So kita ada plan, do, check, action. So semua aktiviti, 21 aktiviti kita senaraikan kat sini. So make sure lah semua kita punya data yang kita kumpul selepas surat menyurat permohonan dan kelulusan berada mengikut dia punya track yang betul.
So sering berlaku adalah surat tarikh kat lain, segmen ni kat lain.